Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Yohanis dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam tajuk Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Tapi kali ini kita akan meneruskan dalam siri 2 ya, iaitu fokus kepada sejarah pengumpulan Al-Quran muka surat 93 hingga 98. Sila bersedia semua. Siri kali ini kita akan fokus kepada sejarah pengumpulan Al-Quran, iaitu meliputi zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman Bani Umayyah dan juga zaman Bani Abbasiyah. Kita mulakan pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Secara umumnya, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun secara beransur-ansur. Pengumpulan Al-Quran pada zaman ini dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertamanya dalam bentuk pemeliharaan Al-Quran, iaitu bentuk hafazan, dan yang kedua pengumpulan dalam bentuk penulisan. Dua bentuk pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah, iaitu dalam bentuk hafazan dan juga bentuk penulisan. Jom kita lihat selanjutnya. Baik, kita lihat bentuk yang pertama, iaitu bentuk hafazannya. Pada ketika ini, para sahabat menghafaz ayat yang diturunkan. Para sahabat apabila wahyu diturunkan, Rasulullah mengarahkan agar mereka untuk menghafaznya. Kerana apa? Kerana mereka adalah bangsa yang terkenal dengan daya ingatan yang kuat. Sebab itu para sahabat menghafaz. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk penulisan. Para sahabat ni ada setengahnya yang pandai menulis. Jadi mereka mengambil langkah untuk menulis pada batu, kulit binatang, pelepah tamar, tulang unta ataupun tulang biri-biri dan juga di keping-kepingan kayu. Itu sahaja alatan yang ada ketika itu untuk menulis. Seterusnya, yang dibenarkan untuk ditulis oleh Rasulullah adalah ayat Al-Quran semata-mata. Kenapa yang lain tak boleh ditulis? Sebab takut bercampur dengan ayat Al-Quran tersebut. Penulisan tersebut diterangkan oleh Rasulullah akan susunannya. Jadi bagaimana sahabat nak tulis? Sahabat mengikut susunan ayat yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya penulisan itu adalah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Rasulullah telah pun melantik penulis wahyu, penulis wahyu yang khas untuk menulis Al-Quran. Terdiri daripada 4 Khulafa Ar-Rashidin. Siapa dia? Iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman dan juga Saidina Ali. Dan lain-lain sahabat iaitu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid Al-Walid dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah nama-nama yang mudah kamu nak ingat. Dan ada lagi beberapa nama lain. Seterusnya kita lihat pada zaman Khulafa Ar-Rashidin pada zaman ini ada dua kaedah pengumpulan, iaitu yang pertamanya pengumpulan dan penulisan, manakala yang kedua pembukuan Al-Quran. Jom kita lihat selanjutnya. Mari kita lihat pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar. Apa yang berlaku ketika ini? Ketika zaman Saidina Abu Bakar ini berlaku banyak peperangan dan kesannya adalah para hafiz yang menyertai peperangan telah pun syahid dalam peperangan tersebut. Seperti mana peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 12 Hijrah yang mengakibatkan seramai 70 orang para hafiz syahid dalam peperangan tersebut. Ini menimbulkan kebimbangan pada Saidina Umar, di mana beliau telah pun mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan. Pada mula-mulanya, apa reaksi Saidina Abu Bakar? Saidina Abu Bakar enggan. Kerana apa? Kerana perkara tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah hanya ada penulisan sahaja. Tidak ada Al-Quran itu dikumpulkan ataupun dibukukan.
Okey, itu yang menyebabkan Saidina Abu Bakar enggan menerima cadangan Saidina Umar. Okey, namun akhirnya beliau mengalah. Okey, demi menjaga keaslian Al-Quran, Saidina Abu Bakar mengalah dan bersetuju dengan cadangan Saidina Umar. Okey, tindakan seterusnya, Saidina Abu Bakar telah pun melantik Zaid bin Sabit untuk melaksanakan tugasan mengumpul dan menulis Al-Quran daripada yang ditulis oleh para penulis wahyu sebelum ini. Okey, seterusnya, apabila selesai pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu, maka satu mushaf disimpan di rumah Saidina Abu Bakar. Okey, telah pun menjadi satu mushaf disimpan di rumah Saidina Abu Bakar. Selepas Saidina Abu Bakar meninggal, terus disimpan di rumah Saidina Umar dan seterusnya disimpan rumah Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab yang juga merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke zaman Saidina Uthman bin Affan. Okey, seterusnya pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, apa yang berlaku pada zaman ini? Pada zaman ini berlakunya pembukuan Al-Quran. Okey, pada zaman ini penyebaran Islam telah pun bertambah luas. Maknanya kawasan pemerintahan Islam telah pun bertambah luas. Tidak hanya tertumpu di Mekah dan Madinah sahaja, malah telah pun tersebar di wilayah-wilayah lain. Okey, penduduk-penduduk di wilayah ini belajar Al-Quran daripada para sahabat ya, yang dihantar ke wilayah-wilayah tersebut untuk mengajar Al-Quran kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat ini mengajar Al-Quran mengikut cara bacaan mereka masing-masing. Maknanya mengikut logat, seperti mengikut logat lah. Kalau kita kata logat Kedah, Terengganu, Kelantan, semua itulah ya. Okey, dan juga mereka merujuk kepada mushaf, iaitu catatan Al-Quran masing-masing. Okey, perbezaan lahjah, iaitu perbezaan bacaan, menyebabkan orang Islam berselisih faham dan menyalahkan bacaan orang lain. Apabila mereka dengar bacaan itu tak sama macam mereka baca, maka mereka saling menyalahkan orang lain. Sehingga berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Itu bahayanya ya, timbulnya pertelingkahan. Situasi perselisihan bacaan ini telah pun dilihat sendiri oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Huzaifah bin Al-Yamani. Okey, dan perkara tersebut segera diceritakan kepada Saidina Uthman. Satu jatuhan kuasa telah pun dibentuk dengan diketuai oleh Zaid bin Sabit. Tugasnya ialah menyalin Al-Quran sebanyak 6 mushaf. Okey, salinan itu dibuat dengan merujuk kepada mushaf yang diambil di rumah Sayyidatina Hafsah tadi, yang telah pun dikumpulkan pada zaman Saidina Abu Bakar tadi. Okey, salinan dilakukan dalam bahasa Arab Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Okey, satu daripada 6 digunakan sendiri oleh Saidina Uthman, manakala 5 lain lagi dihantar ke wilayah-wilayah lain, iaitu Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan juga Madinah. Okey, itu menjadi rujukan semua umat Islam di sana ya, supaya mereka mendapat rujukan yang sama, tidak saling salah menyalahkan bacaan antara satu sama lain. Seterusnya lain-lain catatan ya, lain-lain catatan yang mana-mana sahaja penulis wahyu yang menulis catatan-catatan mereka sendiri itu perlu dibakar. Tiada lagi catatan-catatan lain, tiada lagi mushaf-mushaf lain, yang ada hanyalah mushaf yang disalin semula pada zaman Saidina Uthman bin Affan. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan pembukuan Al-Quran pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Faedah daripada pembukuan mushaf Uthman ya. Ada faedah dia. Yang pertamanya kita dapati bahawa dengan berlakunya pembukuan mushaf Uthman tersebut, dia dapat menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang seragam. Okey, maknanya semua merujuk satu mushaf yang sama. Seterusnya, menyeragamkan bacaan walaupun terdapat pelbagai qiraat. Okey, maknanya qiraat ni mengikut qiraat sab'ah. Ya, kalau kamu nak tahu apa itu qiraat sab'ah, boleh tanya guru KKQ kamu ya. Okey, faedah yang ketiga ialah menjadikan surah-surah tersebut
tersusun mengikut tertib sebagaimana yang terdapat dalam mushaf sekarang. Okey, maknanya sebab penyusunan Al-Quran, penulisan pada zaman Khalifah Abu Bakar ditulis mengikut susunan yang telah pun dibuat oleh Rasulullah pada zaman baginda. So itu dia faedah dalam pembukuan mushaf zaman Saidina Osman, iaitu menyatukan kaum muslimin, menyeragamkan bacaan dan menjadikan surah-surah tersebut tersusun mengikut tertib. Ini pula sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, pada zaman ini berlaku banyak perubahan pada corak penulisan Al-Quran. Pada ketika pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, contohnya, telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi kerajaan beliau. Maka dia memberi kesan kepada corak penulisan Al-Quran. Kesannya ialah huruf-huruf Al-Quran telah pun diletakkan titik untuk membezakan di antara huruf-huruf tersebut. Reka bentuk tulisan juga telah pun ditukar kepada yang lebih cantik dan tersusun. Okey, kamu boleh lihat contoh yang Ustazah letakkan di tepi ni. Ini bentuk tulisan di awal penulisan Al-Quran dahulu. Okey, kalau kita nampakkan kat sini, sudah mula ada titik-titik yang diletakkan di atas huruf-huruf, diletakkan pada huruf-huruf tersebut untuk membezakan huruf-huruf senang untuk dibaca. Okey, koleksi ini kamu boleh lihat di link ini Okey, kamu boleh type manuskrip Al-Quran paling tua dalam sejarah. Di situ diletakkan 10 gambar manuskrip Al-Quran paling tua dalam sejarah. Seterusnya pada zaman Bani Abbasiyah. Okey, pada zaman ini corak penulisan Al-Quran terus disempurnakan berterusan daripada zaman Bani Umayyah tadi, zaman Bani Abbasiyah juga diteruskan lagi penyempurnaan penulisan Al-Quran. Pada zaman ini berlakunya tanda baris. Tanda baris diletakkan pada setiap huruf bagi memudahkan pembacaan Al-Quran, terutamanya untuk membantu umat Islam yang bukan dari golongan bangsa Arab. Okey, tugasan ini telah pun disempurnakan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Okey, kalau kita lihat contoh di sebelah ini, okey, dah nampak kat sini tanda syaddah, okey, tanda mati, tanda atas. Itulah dia Sedikit demi sedikit tanda-tanda dalam Al-Quran disempurnakan sehinggalah yang kita dapat lihat pada Al-Quran Mushaf Osman yang kita baca pada hari ini. Okey, itu saja untuk siri 2 kali ini. Semoga kamu boleh faham tentang pengumpulan Al-Quran tentang pengumpulan Al-Quran zaman Nabi, zaman Khulafa' Rashidin, zaman Bani Umayyah, seterusnya Bani Abbasiyah. Terima kasih kerana sudi belajar bersama Ustazah Johanis. Maaf di atas segala salah silap. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih.